أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل ربي أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anda semua? Pertama sekali, seperti biasa, saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak kerana anda sudi subscribe, like dan share cerita kisah-kisah seram di dalam channel ini. Yang kedua, saya turut mendoakan anda supaya anda sentiasa bahagia, sihat walafiat, panjang umur dan murah rezeki. Dan yang paling penting, terhindar daripada gangguan makhluk halus di kalangan jin dan syaitan. Kali ini kita akan sambung cerita berkenaan dengan penanggal yang kita ceritakan di siri yang lepas, iaitu bagaimana kesudahan penanggal rakan Mila ini yang bernama Melati. Bagaimana kesudahannya? Maka pendek cerita selepas Mila balik semula ke bandar di daerah Sendakan, Mila pun dah tak tahu cerita tentang kesudahan rakan karibnya, sahabat lamanya yang dia tak sangka-sangka menjadi penanggal ini. Dia pun tak tahu dah. Bahkan dia lupakan terus 100% kisah itu. Katanya biarlah kisah itu menjadi pengalaman hidupnya. Ya, pengalaman hidup yang pahit sekali dalam dirinya. Ya, kerana apa? Kerana sahabat karibnya telah menjadi hantu penanggal. Subhanallah, katanya. Berbalik kepada cerita Melati, mereka mengikut cerita orang kampung yang diceritakan kembali, ya, bahawa setelah Mila balik ini, maka mungkin menjadi penanggal ini, kerana mereka sangkakan Mila masih ada di situ. Padahal Mila dah balik, maka mereka datang ke situ, ke tempat penginapan Mila itu. Ya, penanggal ini datang tidak ada. Rupa-rupanya, para penonton sekalian, Melati adalah penanggal, ibunya pun adalah penanggal, bahkan ibunya lagi dahsyat. Sebab itu ibu Melati, ya, ibu Melati ketika Mila dan adiknya datang ke rumahnya pada waktu malam, ibu Melati tak benarkan sama sekali. Bahkan menghalau Mila keluar, pergi dari rumah itu, kerana kebiasaannya pada waktu malam penanggal-penanggal ini akan menjadi penanggal dan mencari mangsa sebagai menambahkan kekuatan mereka, dan bahkan menambahkan kecantikan wajah mereka. Sebab itu Melati cantik, ibunya pun cantik, walaupun ibunya umurnya lebih kurang hampir 60 tahun, dan Melati ini asalnya bukanlah perempuan yang cantik, tetapi setelah mewarisi ilmu hitam, ya, mewarisi ilmu hitam yang syaratnya mesti menjadi penanggal ini, maka pada siang hari Melati dan ibunya akan menjadi wanita yang cantik. Ia menyebabkan orang-orang kampung, terutama laki-laki, akan tergila-gilakan mereka berdua. Ya, kembali pada cerita itu, maka bidan kampung di kampung itu, ya, telah dituduh sebagai hantu penanggal. Sedangkan bidan itu tidak tahu apa-apa, ya. Tapi oleh kerana bidan ini bidan tua dan rupanya pun seperti rupa nenek kebayan, maka orang kampung sangkakan bidan inilah penanggal. Sebenarnya tidak. Dan cerita ini terbongkar apabila makcik yang bekerja di pasar sebagai penjual sayur itu, yang pernah Mila jumpa, mengetahui segala rahsianya. Dialah meleraikan cerita kepada orang kampung. Janganlah buat tuduhan sembarangan kepada
bidan kampung, kerana bukanlah bidan kampung itu yang penanggal, tetapi yang penanggal sebenarnya adalah wanita cantik dengan ibunya yang cantik yang kamu lihat pada siang hari. Maka pada malam hari dia adalah penanggal. Maka orang kampung heboh. Ya, orang kampung heboh, sedikit demi sedikit heboh. Orang kampung di pulau itu heboh. Maka bertemulah orang kampung dengan ketua kampung untuk menyelesaikan perkara ini. Bagaimanakah kita nak menyelesaikan gangguan hantu penanggal ini? Kerana ia merasakan penduduk kampung di sekitar itu. Ya, dahulunya mereka berani keluar malam. Sekarang penduduk kampung itu, oleh kerana dah tersebar cerita penanggal ini, mereka takut keluar malam. Mereka tak berani keluar malam. Kerana apa? Kerana mendengar cerita hantu penanggal bermaharajalela, makin berkuasa, makin mengganggu orang kampung. Kerana dendam mereka. Tak tahu dendam apa pun tak tahu. Ya. Jadi orang kampung telah berpakat untuk beramai-ramai datang ke rumah si Melati dan ibunya, ya, pada siang hari dengan tujuan untuk membunuh mereka. Maka datanglah orang kampung, ramai jugalah, ya, pada siang hari. Tetapi mereka terkejut kerana tidak ada bukti pun yang Melati dan ibunya adalah hantu penanggal itu. Kerana mereka seperti biasa, seperti orang kampung biasa, pakaian biasa, bahkan cantik. Menyebabkan laki-laki yang pada awalnya marah sangat, terpandang kecantikan Melati, terpandang kecantikan ibu Melati, hilang terus rasa marah. Bahkan seperti terpukau oleh kecantikan Melati dan ibunya. Meminta maaf, wahai Melati dan ibu Melati, kami minta maaf kerana kami menuduh kamu yang bukan-bukan, kata orang kampung. Rupa-rupanya kamu orang baik. Kata Melati, iya kami orang baik, kami tidak bersalah, lihatlah. Kami bukan, kenapa kami dituduh? Tengok rumah kami, kami orang biasa. Walaupun kata Melati, saya tak ada ayah, ayah dah meninggal lama, tapi hormatilah ibu saya. Dan saya seorang anak gadisnya, satu-satu orang anak gadis. Takkanlah kamu tergamak menuduh kami yang bukan-bukan, kata Melati. Maka mendengar cerita itu, orang kampung pun jadi luruh hati mereka. Kembalilah mereka. Kembali ke mana? Berjumpa dengan ketua kampung dan menceritakan segalanya. Ketua kampung, siapakah yang mengatakan bahawa Melati dan ibunya lah penanggal? Maka orang kampung kata, itu makcik yang di pasar itu. Katanya dialah mengetahui bahawa Melati dan ibunya itu adalah penanggal. Kata ketua kampung, benarkah? Dia kata benar. Tapi wahai ketua kampung, kami semua orang kampung telah pergi ke rumah Melati dan ibu Melati. Kami tak nampak pun tanda-tanda mereka ini adalah hantu penanggal. Nasib baiklah ketua kampung ini bijaksana. Dia taklah memerahi makcik penjual sayur itu, tapi dia dapat idea. Dia kata, tak apalah, kamu pergilah baliklah kamu semua. Biarlah saya yang uruskan hal ini. Saya janji lama-lama hantu penanggal ini akan hilang dari kampung kita. Maka orang kampung pun gembira, terima kasih. Maka balik, ketua kampung itu pun panggillah makcik di pasar ini dan berbincang empat mata. Kata ketua kampung, wahai makcik, saya telah mendengar aduan keresahan orang-orang kampung di kampung ini yang mereka bimbang tentang kedatangan hantu penanggal yang mengganggu anak-anak di kampung ini. Jadi bagaimana pandangan makcik tentang hal ini, kata ketua kampung. Maka makcik penjual sayur itu pun mencerita, dia kata, wahai ketua kampung, saya ini, katanya, mengalami cerita ini dan saya tahu. Sebab baru-baru ini kampung kita telah didatangi oleh rakan karib Melati. Rakan karib Melati ini berasal dari bandar. Dia ada satu kelas dulu dengan Melati. Memang dia sendiri pun periksa awal tak sangka bahawa Melati ini adalah hantu penanggal. Tetapi dia telah mengalami sendiri. Ya, iaitu ketika waktu malam
dia datang berkunjung ke rumah Melati dan ibu Melati, maka sahabat Melati ini yang bernama Milah telah dihalau oleh ibunya. Tak mau ibunya mereka ziarah malam dengan alasan bermacam-macam. Itu menyebabkan peringkat awal Milah hairan kenapa di siang hari mereka dilayan dengan baik, dengan ramah tamah mesra, waktu malam mereka dimarahi bahkan dihalau. Kata ketua kampung, betul juga ya. Jadi kata ketua kampung, beginilah apa kata kita siasat perkara ini. Kata Makcik Penjual Sayur, sebenarnya ketua kampung, kita tak perlu siasat, saya dah tahu. Tapi kata ketua kampung, tak apalah, walaupun kamu dah tahu, supaya penduduk kampung ini merasa benar mereka ada penanggal, kita siasat waktu malam. Kita cari beberapa orang yang mengintip waktu malam, dan Makcik Penjual Sayur cuba ceritakan apakah di antara perkara-perkara ataupun benda-benda yang menyebabkan penanggal ini takut ataupun pantang mereka. Kita akan bawa. Maka pendek cerita diceritakanlah oleh Makcik Penjual Sayur bahawa di antara perkara yang ditakuti oleh penanggal ini adalah daun mangkuang yang berduri, batang pokok limau yang berduri, garam kasar, kaca-kaca, ya, kemudian banyak lagi lah bawang-bawang putih umpamanya. Jadi kata Makcik ini beri idea kepada ketua kampung, beginilah, kita kumpul kaca-kaca, serpihan kaca, bawang putih, kita bawa beberapa orang, ketua kampung ikut sekali, beberapa orang di antara ketua-ketua orang penduduk kampung ni bawa untuk siasat datang ke rumah Melati dan ibu Melati pada waktu malam. Andai kata betullah mereka ini penanggal, maka kita letakkan serpihan kaca, bawang putih, garam ke dalam badan mereka. Kerana penanggal ini, kata Makcik Penjual Sayur, itu akan keluar, akan terpisah daripada badan, kepala itu akan terpisah daripada badannya pada waktu malam, dan menjelang subuh dia akan kembali ke badannya. Bila dia lihat badannya sudah ada serpihan kaca dan juga bawang putih, dan juga kita letak di situ daun mangkuang, maka dia tak boleh masukkan kembali kepalanya itu dan segala organ dalam tubuhnya seperti jantungnya, ususnya dan sebagainya kembali ke badan, maka dia akan mati. Kata ketua kampung, tak ada jalan lain tak kita untuk kita supaya dia insaf dan bertaubat, sebab jalan tu kesianlah, seperti menyiksa. Kata Makcik itu betul juga ketua kampung, saya pun rasa begitulah. Kalau kita membuat jalan ini seperti kita membunuh mereka, sedangkan mereka ini sebenarnya mengamalkan ilmu hitam. Mereka belum mati, mereka bukan syaitan, tapi mereka mengamalkan ilmu hitam yang keturunan daripada Saka yang dulu. Apa kata kalau kita panggil seorang ustaz untuk membantu kita bagaimana cara terbaik supaya kita tidak membunuh mereka dan mereka ini bertobat dan insaf. Kata Makcik Penjual Sayur, betul juga kan ketua kampung, kesian, saya pun kesian lah mereka ini. Mereka sebenarnya terdesak sebab ibunya telah kematian suami dan anaknya telah kematian ayah. Mereka ni tak ada sumber pendapatan. Mereka cuma mengharapkan daripada hasil tanaman sayuran mereka. Kesian kalau kita membunuh mereka, sebab itu seperti satu pembunuhan. Kata ketua kampung. Pendek cerita lagi, dipanggillah seorang ustaz. Maka ustaz itu pun mendengar semua cerita dari A sampai Z yang diceritakan oleh Makcik itu dan juga ketua kampung. Benar kata ustaz, kita tak boleh membunuh manusia kerana mereka cuma mengamalkan ilmu hitam, tetapi kita akan cuba dengan rawatan ruqyah dan ilmu tenaga dalam. Ilmu tenaga dalam, kata ketua kampung, bagaimana tu? Ini ilmu seperti ilmu-ilmu, ya, seperti ilmu ahli hikmah, ya. Tuan kata ahli hikmah ni ada juga dalam ajaran Islam, ya. Okeylah. Jadi bila kita datang, kata ketua kampung, kalau boleh besok, maka besok siang, tak mau malam, besok siang mereka pun datang kira-kira pukul 10 pagi ke rumah Melati dan ibunya. Maka mereka pun dilayan dengan baik oleh Melati dan ibu Melati, dihidangkan minuman, ya,
dihidangkan makanan, maka berbual-buallah mereka. Ini memang mesra, kesian anak beranak ni. Tapi bila ustaz ni mula membaca ayat-ayat suci Al-Quran berupa ruqyah, maka melati dan ibu melati kesakitan, menjerit, tolong, siapa ni yang menyebabkan kami sakit ni? Maka ketika itulah ketua kampung, wahai ibu dan anak ibu, bertaubatlah kepada Allah, buanglah ilmu-ilmu itu, kembalilah kepada Allah. Kalau tidak, kamu akan binasa. Tolong sakit, kata mereka. Maka kata ustaz ni, benar ibu dan anak ibu, bertaubatlah, kembali kepada Allah. Ya, insya-Allah Allah tu Maha Pengasih dan Penyayang. Kalau kau bertaubat, maka kamu akan selamat. Macam mana kami nak bertaubat, kata ibunya. Macam mana kami tak tahu, kerana kami telah terlanjur amalkan ilmu hitam ni. Perjanjiannya kami terpaksa menjadi begini. Kalau tak, kami akan sengsara hidup kami akan miskin menderita, dan wajah kami akan hodoh. Kata ustaz, biarlah wajah kamu hodoh, yang penting kamu tidak syirik kepada Allah, kerana ini syirik, perbuatan yang syirik. Maka ustaz itu terus membacakan ayat suci Al-Quran. Semakin mereka menjerit kesakitan, akhirnya ustaz ini mendekati mereka lebih dekat. Rupa-rupanya makcik ini dan anaknya pun ada seperti tenaga dalam, menyebabkan bila orang dekat semua terpelanting. Ketua kampung terpelanting, makcik saya terpelanting, dan ustaz tu pelanting. Kata ustaz, ini bukan sembarangan, ini bukan sembarangan makcik ini. Maka sekali lagi ustaz tu pun membacalah apa-apa amalan ayat suci Al-Quran yang telah dipelajarinya dengan zikir nafas. Dia tarik ke atas, zikir nafas, kemudian dia hantam Allahu Akbar, maka terpelantinglah kedua-dua, ibu dan anaknya terpelanting dengan muntah darah, muntah darah keluar dari mulutnya. Kemudian secepat kilat ustaz tu pun terus mencabut ilmu dari badannya, dengan membaca ayat suci Al-Quran, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tarik Allahu Akbar, maka kedua-dua tercabutlah ilmu mereka dengan izin Allah, kemudian dibuang jauh-jauh. Maka ketika itu pingsan makcik itu dan pingsan anak itu. Kata ustaz, ketua kampung, makcik tolong ambil air. Dia ambil air, dibacakan doa, kemudian dipercikkan ke muka, dan tiba-tiba sedar lemah badan, mukanya pucat. Tadi ketika mereka sampai, ketua kampung, makcik dan ustaz sampai, wajah mereka memang cantik jelita, tapi selepas itu bertukar, seperti wajah asal mereka, wajah asli mereka. Tidaklah hodoh sangat, tetapi nampaklah ibunya, nampaklah umur mereka, nampaklah kedutan itu. Anaknya tidaklah kedut sebab masih muda lagi, tapi tidaklah secantik sebelum ini. Maka kata ustaz, ibu dan anak ibu, bertaubatlah. Maka ketika itulah ibu dan anaknya pun mengucapkan, ya, kami ingin bertaubat, kami ingin bertaubat, kami ingin bertaubat, kami ingin bertaubat. Menangis mereka berdua. Maka kata ustaz, kalau kamu dah ikhlas bertaubat, ikutlah ucapan ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Maka makcik dan anak-anak pun ikut mengucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Aku nak saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan Nabi Muhammad pensuruh Allah. Maka alhamdulillah mereka telah bertaubat dan mengucap dua kalimat syahadah kembali. Tujuannya supaya tidak syirik itu tidak berkekalan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, kata ustaz, kamu telah bertaubat dan nisab, dan buanglah ilmu itu jauh-jauh. Kalau ada pusaka-pusaka peninggalan dahulu yang wariskan, mari bawa ke sini. Maka ibunya pun membawa seperti ada satu benda pusaka. Kata ustaz, inilah benda pusaka ini, dan ada buku ni, ada sedikit buku catatan tulisan Jawa. Kalau diamalkan, bahkan orang itu akan boleh menjadi penanggal. Diambil oleh ustaz tu, diikatnya, kemudian dibakar benda itu. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, kata ketua kampung, kamu dah insaf dan bertaubat, jangan lakukan lagi perkara-perkara yang syirik seperti ini. Kemudian makcik itu
penjual sayur dengan ibu itu berpelukan, ya, saling berpelukan, tangis menangis sama-sama. Maka inilah kesudahan cerita itu yang diceritakan kepada kita oleh rakan kita yang saya ceritakan sebelum ini. Maka pengakhiran cerita ini, ya tuan-tuan penonton sekalian, pengakhiran yang baik. Tidaklah mati ibu dan anak itu dengan diletakkan serpihan kaca dan lain-lain, tetapi diinsafkan, ditobatkan, kerana Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Maha Pengampun. Sebesar manapun dosa kita, setinggi manapun dosa kita, seluas langit dan bumi, kalau seseorang itu bertobat, pasti Allah akan ampunkan dosanya. Ingat, kisah-kisah ini tidak semestinya benar. Apa yang tuan-tuan dengar daripada saya cerita ini, yang diceritakan oleh rakan subscriber kita Cik Lin ini, tidak semestinya benar 100%. Jangan mudah percaya dengan cerita-cerita seumpama ini. Tapi ambillah sisi yang baik, iaitu ambillah pengajaran, ambillah iktibar. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi.